warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Imam dan juga pengerusi majlis pada malam ini. Yang saya hormati, yang saya kasihi Fadil Tuan Pengerusi Masjid Ar-Rahim Kampung Titi apa tu? Titi Tok Bandang. Kampung Titi Tok Bandang. Dia ada kayang-kayang apa tadi? Kangang lah, no? Kampung Titi Tok Bandang. Seterusnya ahli jawatan kuasa, ibu-ibu, ayah-ayah, ahli kehormat, pimpinan-pimpinan masyarakat, hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa abang orang Kangang? Baik, nah. Alhamdulillah, semoga Allah bagi kebaikan untuk kita. Pada malam ni alhamdulillah, sampai saya ingat saya lama tak main peralih ni. Saya pun dah bila Tuan Haji Arsyad apa nama, dia hubungi saya rasa teringin nak main balik lah, lama tak main. Cuma pada malam ni insya-Allah saya pun baru lepas keluar hospital seminggu. Demam kena teruk, demam ni. Selalu demam kita orang makan ubat sikit, orang panggil ceramah pi dapat mikrofon jalan ya. Tapi kali ni demam teruk, influenza. Tapi tuan-tuan jangan risau, dah habis dah influenza tu. Lagi semua pakat lari jauh kan. InsyaAllah doa-doa lah, semoga Allah bagi kebaikan. Jadi pada hari ini insya-Allah tajuk tuan-tuan, saya pun dapat tahu kata dengan Jabatan Agama, ada wakil Jabatan Agama Islam Perlis bersama dengan kita pada malam ini insya-Allah, dan kita duduk dalam rumah yang baik, masjid, tempat yang mulia, tempat yang intizar, yang tunggu saja, tak buat apa-apa pun Allah mengampunkan dosa manusia. Salah satu hadis sahih yang menyebut, barang siapa yang mana dia ambil wudu, isbagul wudu fil makarih, ambil wudu dalam keadaan waktu yang berat. Sebahagian ulama mengatakan pada musim sejuk dia ambil wudu. Kemudian dia memperbanyakkan langkah-langkah datang ke masjid. Sebahagian riwayat menyebut intizar as-salah ba'da as-salah, menunggu salat sehingga masuknya waktu salat yang satu lagi. Salah satu amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala ampun dosa kita. Walaupun tanpa kita menadah tangan, ya Allah ampun dosa, tapi ini intizar yang baik. Tunggu-tunggu yang baik. Semoga kita dapat tunggu sampai waktu isyak ni insya-Allah. Ini antara sunnah yang Nabi tinggalkan untuk kita. Dan sebagian ulama merahmatkan hadis ini. Dia kata kalau maghrib nak tunggu isyak, ramai orang boleh. Tapi kalau isyak nak tunggu sampai subuh, saya rasa tak tahulah kampung apa Tok Bandang ni boleh tunggu tak isyak sampai ke subuh. Dah sebut kata intizar ba'da as-salah ila as-salah, ataupun sebahagian menyebut intizar as-salah qabla waqtu as-salah, menunggu salat sebelum masuknya waktu salat. Boleh tunggu tak boleh tunggu. Daripada maghrib isyak boleh tunggu, tapi maghrib isyak nak tunggu sampai subuh, rasa-rasa nampak gaya macam tak ada harapan. Tengok muka saya rasa semua sama. Saya pun tuan-tuan balik juga malam ni. Jadi antara rahmat ya Allah bagi kepada para ulama, seperti mana Allah memberi rahmat kepada Nabi Muhammad, fabima rahmatin minallahi lintalahum
walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Begitu juga rahmat Allah jadikan para ulama apabila mereka mengatakan orang yang mana ar-rijal qalbuhu mu'allaqun fil masajid, orang lelaki yang hatinya terikat dengan masjid, walaupun dia tak tunggu daripada isyak, nak tunggu sampai subuh dekat masjid, tapi hatinya terikat. Dia duk tengok-tengok satgi nak subuh, dia duk teringat, subuh besok macam mana nak buat apa ni. Ataupun daripada waktu Zuhur, subuh nak pergi ke Zuhur, dia kerja, dia teringat, dia duk check pukul berapa hari ni Zuhur masuk, hari ni pukul berapa nak pergi semayang Jumaat dekat mana. Maka dia duk teringat, dia pentingkan untuk ulang alik ke masjid. Dia juga mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana dalam hadis yauma la dhilla illa dhilluh, orang-orang yang berada di bawah lindungan arasy Allah, salah satunya yang dikatakan 7 golongan itu, golongan yang mana hatinya terikat dengan masjid. Jadi pada malam ni insya-Allah kita doa semoga Allah jadikan hati kita ni teringat dengan masjid. Hati kita ni terpaut dengan dia. Tak pergi rasa tak senang duduk. Kita rasa macam lama tak pergi. Ada orang dia pergi melancong luar negara. Melancong luar negara. Lepas tu dia duduk lama, dia kata tak boleh duduk lah. Dia pergi melancong pula Eropah. Bukan melancong dekat-dekat, takat danau tak heran. Ni melancong sampai Eropah, dia rasa tak dengar azan. Dia rasa tak senang duduk. Padahal tak salah pun, dah sebab tak dengar azan. Kadang-kadang semayang pun tepi jalan. Sebahagian tempat susah nak semayang. Tapi dia tak sedang duduk kerana hatinya tak dengar di mana dilaungkan azan. Jadi hati kita biar ada seronok untuk ulang alik ke tempat ini. Hari ni hari Jumaat tadi. Ni dah masuk Sabtu dah. Tuan-tuan, apabila kita sebut tentang hari, kita akan teringat hari Jumaat, hari kita berkumpul dan bertemu, berhimpun semua sekali. Mula dengan Yaumul Ahad, hari yang satu, Yaumul Ahad wahid. Kemudian 2 bahasa Arab orang panggil apa? 2 bahasa Arab orang panggil apa? Ithnain. Yaumul Ithnain, hari Isnin, hari kedua. Mai hari ketiga. Hari ketiga. Apa dia? Salasa, Yaumul Salasa, hari Selasa. Mai hari keempat, hari Rabu. Orang Melayu panggil hari Rabu. Bahasa Arab Yaumul Arbi'a, hari Rabu. Bahasa Arab. Kemudian hari kelima, hari apa? Bahasa Arab 5 apa? Orang Perlis ni boleh lah bahasa Arab, saya duk ingat. Tengok muka ni nampak gaya macam ada darah-darah siam sikit. Boleh kono. Khamis, khamsah. Kan? Yaumul Khamis. Hari Khamis. Tapi bila masuk hari yang ke-6 dia tak sebut Yaumul Sittah. Dia tak sebut hari ke-6. Dia menyebut Yaumul Arubah pada asalnya. Hari di mana orang berkumpul untuk menceritakan kebanggaan apa yang dia ada. Orang akan kumpul, mereka akan keluarkan. Kalau ada syuara, orang yang pandai syair, dia pun tunggu hari Jumaat, dia datang, kumpul, panggil semua orang, dia akan baca syair-syair yang indah. Perform lah. Dia ada lagu, dia menyanyi ya. Dia tunjuk ke orang ni, aku ni ada syair bagus ni. Maka dia pun akan cerita pada hari Jumaat yang dipanggil Yaumul Arubah dulu. Sehinggalah Nabi SAW dengan turunnya surah Jumaat, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bay'." Tinggalkan bisnes-bisnes kamu, maka bersegeralah kamu untuk menunaikan salat, pergi ke masjid. Inilah hari yang dikumpulkan. Maka pada hari Jumaat, para sahabat Nabi apabila mereka ada masalah, sampai masjid mereka kumpul, masjid menyelesaikan masalah mereka. Orang masjid akan mencari siapa yang susah. Orang masjid akan mencari siapa yang ada masalah. Waktu itu ada yang duka lara hatinya bila masuk ke masjid, maka akan datang ketenangan. Itulah dipanggil hari dikumpulkan manusia dengan hari nama hari Jumaat yang kita kumpul pada hari ini. Jadi tuan-tuan kumpul ramai-ramai. Saya duk ingat macam ni lah juga. Tadi Jumaat lebih kurang pada ni kah? Jumaat tadi kurang pada ni kah? Jumaat tadi kurang pada ni kah? Ramai lagi. Yang lain semua pujaan hati kanda habis dah. Maghrib pun lambat dah. Tapi cantik kampung ni. Saya lalu tadi nampak, cantik lah. Kalau mai petang sikit tadi nampak sunset tadi. Kalau ada homestay satu, ada tanah kosong. Nampak gaya macam tak orang bagi. Cantik tadi masuk sini kan. Kalau kita mai petang-petang kita lalu sampai ke masjid hari Jumaat,
Antara waktu yang kata Ibnu Abbas, waktu yang afdal doa ketika mana hari Jumaat yang Nabi angkat jari Nabi tunjuk isyarat waktunya waktu yang tertentu, tidak akan ditolaknya doa. Maka Nabi tunjuk sehingga para ulama Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menceritakan hampir berpuluh-puluh pandangan bila waktu yang dikatakan afdal, bila waktu yang dikatakan makbul doa. Sebahagian ulama, sebahagian sahabat Nabi Ibnu Abbas mengatakan bahawa daripada waktu asar sehingga terbenam matahari pada hari Jumaat. Waktu-waktu yang indah, waktu-waktu yang seronok untuk kita berdoa. Hari ini kita kumpul. Jadi pada malam ni insya-Allah tuan-tuan duduk dalam masjid. Satu tempat yang mana untuk orang-orang yang mana teranaya, dia akan rasa selamat masuk dalam masjid. Satu tempat yang dibina oleh Allah. Allah tanamkan keamanan bagi manusia. Satu tempat yang mana tak boleh kita buat lebih kurang. Satu tempat yang kita duduk tanpa buat apa-apa, niat i'tikaf dapat pahala. Satu tempat yang hukum hakam berbeza ketika mana duduk di Masjidil Haram. Tak sama hukumnya, dosanya ketika mana kita buat sesuatu perbuatan dosa di tempat yang bukan namanya masjid. Ada adab tertentu, wanita-wanita ada peraturan-peraturan tertentu masuk ke dalam masjid. Ini namanya rumah yang Allah paling suka. Yang paling tak suka kata Allah iaitu pasar-pasar. Zaman dulu pasar-pasar dianggap tempat yang buruk lah. Zaman sekarang ni mungkin bukan pasar. Tempat yang Nabi paling suka masjid, Nabi kata. Tempat yang paling Nabi tak suka adalah pasar. Tapi dulu pasar. Hari ni mungkin bukan pasar. Hari ni mungkin tempat nombor ekor. Contoh, mungkin tempat minum arak, mungkin ke disco. Contohnya, tempat dulu pasar lah paling buruk. Orang duk bohong dekat pasar, bohong dekat market tu. Tapi hari ni mungkin ada tempat-tempat yang lebih buruk daripada itu. Maka Nabi tak suka. Nabi suka namanya masjid. Kita duduk dalam tempat yang baik. Sa'id ibn Musayyib, seorang ulama salaf, dikatakan bahawa aku dalam Hilyatul Awliya, kata Abu Nu'aim, dia tak pernah tengok selama 40 tahun, tak pernah tengok tengkok orang lain. Ketika salat aku tidak pernah melihat tengkok orang lain. Kenapa tak pernah tengok tengkok orang lain? Kerana 40 tahun dia tidak pernah meninggalkan salat berjamaah, dan 40 tahun dia tidak pernah meninggalkan duduk di saf pertama. Subhanallah. Ini satu benda-benda yang ajaib yang kita nak cerita. Manusia ni pernah dilakukan oleh orang-orang tergolong yang terawal dulu. Khairu qurun qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Orang terawal ni macam itulah perangai dia. Tak tahu kita sama tak sama. Sebab itu ada Imam Malik pernah menyebut. Imam Malik dia kata, siapa yang berbual-bual selepas daripada waktu subuh. Lepas waktu subuh kita wirid. Lepas waktu subuh kita tunggu, kadang-kadang kita wirid, kita pun baca macam-macam, terpulang. Dalam mazhab Malik mengatakan bahawa siapa yang berbual-bual tentang dunia sebelum daripada terbitnya matahari, makruh hukumnya. Nak menunjukkan orang dulu, subhanallah, bila Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, waktu subuh mereka duduk, mereka wirid, mereka baca macam-macam. Mereka duduk, tak ada pun baca Quran, tak ada pun mereka berkhulwah, duduk sampai terbit matahari. Kita mungkin kita kerja, tapi ada yang tak kerja, mungkin yang dah pencin. Betul tak? Yang dah pencin mungkin boleh amalkan. Tapi itulah amalan orang-orang baik. Nak jadi baik, tiru orang baik. Jadi pada malam ni insya-Allah tuan-tuan duduk dalam satu tempat yang baik. Masjid pula tajuk. Saya dengar cerita Perlis baru ni. Oh tak boleh rakam. Kan macam-macam cerita kan. Jadi saya pun malam ni tak boleh kupas. Lepas ni tak boleh main dah kan. Tapi nak sebut tuan-tuan, apa yang berlaku tuan-tuanlah urus sendiri. Tuan-tuanlah urus sendiri dengan bijaksana. Kerana tempat yang disebut wa man azlamu mimman mana'a masajidallah an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Dan siapakah yang lebih zalim? Siapakah yang lebih anaya? Mimman mana'a masajidallah, lebih daripada orang yang menghalang, orang yang mana datang fungsi masjid, an yuzkara Allah, an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Tempat yang disebut nama Allah. Jadi tempat ni tempat yang mulia. Tempat ini tempat orang baik-baik. Tempat ni tempat orang berlindung. Tempat ni kalau orang tu rasa bahaya di luar, dia masuk dalam, dia rasa settle. Tempat yang kita duduk ini, kalau kita tengok kat luar boleh bergaduh, masuk dalam boleh tak bergaduh. Sepatutnya kita uruskan dengan baiklah. Saya pun tak tahu, tak ada nak kaji kes. Nanti saya cuba cek balik lepas ceramah nanti. Padahal baca dah. Tuan-tuan sendiri urus dengan baik. Siapakah yang lebih zalim? Kita yang nak urus. Kita nak jadikan tempat ini tempat yang orang datang.
dengan penuh rahmat, seperti mana dalam Sahih Muslim, bila kita masuk masjid, apa doa masuk masjid? Apa doa masuk masjid? Tak cik, yang tu doa keluar. Tuan-tuan tak boleh tengok. Itu doa keluar. Dalam Sahih Muslim, Azkar Imam Nawawi sebut doa masuk masjid. Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, Allahumma ftah li, Allah bukakan abwaaba. Abwa ni apa dia? Abwa. Abwa apa dia? Abwa. Babun. Apa dia babun? Pintu. Abwab dia plural, jamak. Tuan-tuan masuk masjid, tuan-tuan masuk satu pintu ke dua pintu? Tuan-tuan masuk masjid selalunya masuk satu pintu ke ataupun masuk keluar balik, masuk pintu tu pula keluar balik, masuk pintu tu pula keluar balik? Satu pintu kan? Betul tak? Ada tak orang masuk masjid masuk 2-3 pintu? Saya rasa saya masuk 2 pintu. Tadi saya semayang belakang, lepas tu keluar balik, pakai kasut balik. 2 pintu malam ni. Tapi tuan-tuan, kita biasanya satu pintu. Tapi apabila kita masuk masjid, Nabi ajar doa, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan kepada kami pintu-pintu rahmat. Ini semua tempat rahmat. Apa maksud rahmah? Apa maksud rahmah? Tempat kasih sayang. Tuan-tuan duduk dalam rahim ibu. Apa maksud rahim? Masjid ni sunyi. Apa maksud rahim? Saya seorang pun tak berapa lah dah, baru baik demam. Jadi saya tanya tuan-tuan, tolonglah jawab noh. Nampak tuan-tuan macam tak apa support saya, sedih ya. Tuan-tuan malu ke? Malu apa bosku? Malu jangan malu lah. Tuan-tuan boleh noh. Apa maksud rahmah? Contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa maksud rahmah? Rahmah ini tempat kasih Tuhan. Apabila disebut tentang orang yang menghadapi musibah, ayat yang masyhur tentang musibah, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Apabila diuji, ada orang diuji, minal ju' kelaparan, wal khawf daripada ketakutan, walanabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat. Allah ambil harta, dulu mungkin kaya, hari ini Allah bagi sikit. Dulu mungkin ada kerja, Allah buang kita kerja. Dulu mungkin harga kita punya apa sawit mungkin ni Allah tarik sikit. Allah uji kita sikit-sikit. Allah uji kematian, Allah uji kemiskinan. Tiba-tiba Allah kata wabasyiris sabirin. Beri khabar gembira bagi orang yang sabar. Siapa yang sabar? Dia, Allah bagi khabar gembira. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Apa yang disebut dalam Quran? Mereka itu alaihim salawat, orang yang sabar, Allah turunkan pujian untuk dia. Allah turunkan pujian. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Bermaksud, tuan-tuan masuk masjid, tuan-tuan ada masalah, tuan-tuan masuk masjid, Allah turun rahmat. Tuan-tuan masuk masjid, Allah bagi rahmat. Tuan-tuan jatuh miskin, tuan-tuan masuk masjid, Allah buka pintu rahmat. Tuan-tuan dalam kesedihan, tuan-tuan masuk masjid, Allah turunkan rahmat. Sebab itu bila kita masuk masjid, masjid salah satu fungsinya ialah tempat untuk berdoa. Bila kita cerita masjid dengan hati kita, kita kadang-kadang tuan-tuan, kita stres. Saya jumpa budak muda. Budak muda ni kerja dispatch, orang Kedah, PKL. Duduk kat sana. Duduk elok-elok tuan-tuan, duduk rumah sewa. Duduk tak lama kemudian, jumpa-jumpa, tengok-tengok, duduk kat belakang menangis. Kita main kuliah Zuhur, dia buka cap dia letak sebelah, dia menangis kat belakang. Kita pun pergi tengok dia duduk baca Quran seorang-seorang. Dia baca Quran, dia menangis. Kita pun pergi tanya dia, "Oh, hang sekolah Arab ke?" Dia kata, "Tak." Habis tu awak menangis baca Quan. Pasal apa boleh menangis baca Quran? Faham tak? Tak. Tak. Sama lah macam kita pun baca Quran kadang tak faham tapi boleh menangis, betul tak? Sebab Quran itu mukjizat. Dia pun baca-baca dia menangis. Saya pun tengok-tengok, sembang-sembang dengan dia. Dia kata, "Saya nak taubat Ustaz, saya dosa banyak." Saya tanya, "Taubat baca surah apa tu?" "Saya baca surah Taubah. Saya rasa macam Tuhan tengah kasih kat saya bila saya baca surah Taubah." Saya kata kat dia, "Surah Taubah mana surah yang Allah kasih? Surah Taubah tak ada bismillah." Dia pun, "Oh ya ke?" Keluar ya ke tu tanya orang mana? Dia terang. Tanya sembang-sembang dengan dia.
Dia kata, ustaz, apabila kita kena hampaan kedukaan, saya boleh sebut sikit-sikit. Saya ni anak Tok Imam. Saya keluar, ayah saya keluar daripada bilik, kami anak beranak takkan tidur lagi, akan bangun pergi semayang. Tapi saya main sewa dekat KL, dekat 3 bulan, berapa kali Jumaat saya boleh kira. Kawan-kawan. Jadi bila benar saya kena buang kerja, saya rasa macam kedukaan. Saya nampak tak ada tempat lain, saya datang ke masjid. Rahmat Allah, automatik dia datang masjid. Dia rasa macam tempat ini boleh selesai masalah dia. Walaupun masjid bukan ada orang main datang pula, oh cik kena buang kerja, ada spek syak, mai aku bagi jadi imam. Tak ada pun. Mai jadi tok siak, tak ada pun. Tapi dia rasa masjid ini tempat untuk dia berdoa. Setuju ataupun tak setuju, inilah sunnah yang dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu. Inilah sunnah para nabi terdahulu. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Rumah apa yang pertama dibina? Rumah Allah yang pertama dibina atas muka bumi ini. Rumah mana? Rumah mana? Apakah tempat ibadat pertama atas muka bumi ini? Apa nama tempat tu? Tuan-tuan duk pergi ulang alik ni? Dia Masjid Quba waktu nak kat Madinah tu. Masjidil Haram. Zaman Adam. Dalam hadis sahih sebut masjid ini antara yang dibina lebih awal daripada Baitul Maqdis. Masjidil Haram. Inna awwala baiti wudi'a lin-nas. Allah yang membina rumah untuk kita, bukan kita yang bina. Allah yang membina rumah untuk kita, nama Masjidil Haram itu. Hari ini berbondong-bondong orang pi. Orang pi berebut-rebut orang pi. Sehingga dalam dunia ini antara tanah yang paling mahal dalam dunia Allah muliakan di dunia lagi, tanah dekat Mekah dan Madinah. Waktu nak buka luas kawasan, nak pasang payung tu kan, nak pasang payung payung automatik tu, tanah-tanah diberi pampasan, disebut dalam majalah Times dan sebagainya, lebih mahal daripada tanah di New York, Madinah, Mekah tu. Bayar pampasan satu kaki kat berapa puluh ribu rial, semata-mata nak dapat tanah. Allah muliakan. Berbanggalah orang-orang yang terdahulu, Sahal dan Suhail, yang bagi tanah kepada Nabi. Berbanggalah orang yang namanya sahabat-sahabat Nabi yang masih ada tanah di situ, sebahagiannya disewa buat hotel. Uthman bin Affan radhiyallahu an, waqaf para sahabat, lan tanalul birra hatta tunfiqun mimma tuhibbun. Orang dulu-dulu tuan-tuan, dia bagi ni, dia tak pernah nak rasa apa aku bagi ni, apa aku dapat. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Dia bagi dengan ikhlas. Sampai hari ni masjid tu ada kesan daripada tanah mereka wakaf. Sebab itu kita ni buat masjid ni mungkin wakaf, ataupun saya tak pastilah macam mana. Mungkin orang-orang terdahulu dia buat. Kadang-kadang dia tanam pokok, dia tak ada apa pun, tapi tanam pilah. Kan? Dia pun tak ada apa. Tuan-tuan kalau main masjid semata-mata nak sembahyang jemaah, tuan-tuan lalu, tuan-tuan nampak sampah tu pun tuan-tuan tak kutip. Betul tak? Kan? Kalau tuan-tuan rasa main sembahyang jemaah saja, tuan-tuan habis-habis sembahyang, tuan-tuan rasa nak tegur orang pun malas tegur orang, start engine motor balik terus. Tapi kalau tuan-tuan rasa tempat ini dinamakan imarah, amara ya'muru, imarah, hidup kan? Nescaya tuan-tuan kadang-kadang habis, kalau orang panggil main duduk-duduk saat sembang-sembang, tuan-tuan pun pergi jumpa sembang. Tuan-tuan nampak tak cicak, tuan-tuan kata Tok Siak tak payah duk buat kerap-kerap sangat, aku pun boleh jadi Tok Siak. Tuan-tuan jangan main-main. Tok Siak ada malam ni? Mana Tok Siak? Tok Siak duduk kat belakang. Tengok. Tuan-tuan ingat Tok Siak tak mau kami dengar ceramah? Tok Siak pun teringin nak dengar ceramah. Saya kalau ceramah Tok Siak teringin duduk sekali. Dia pun nak selfie bagai. Tapi nak buat macam mana? Dia kena jaga TO. Dia kena ada jaga teh tarik. Kau malam ni ada teh tarik tak? Ada tak? Macam tak ada harapan lah. Ada kat belakang. Dia kena jaga kat belakang. Tuan-tuan, macam mana orang wanita Ansar yang terkenal dengan kulit gelap. Dia bukan orang Habsyah. Bukan orang Habsyi. Dia bukan kuli. Habsyi ni kebanyakan hamba. Duduk dekat Madinah ni, waktu itu tiba-tiba seorang wanita ni pencen. Dah tua dah. Wanita Ansar, orang tempatan. Tapi kulit dia gelap sikit. Yang mana dia duduk kat masjid, dia main masjid, dia suka kutip pelepah-pelepah taman. Dia ada kutip-kutip ni. Saya baca cerita ni, saya harap Tok Siak tak dengar. Jangan cerita kat dia. Kita cerita kelebihan dia ni.
Dia duduk kat belakang. Dia ada kutip, main masjid dia kutip, bukan buat apa pun. Main kutip lah. Tiba-tiba satu hari dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia waktu malam, sebahagian riwayat kata waktu malam. Sahabat Nabi ni dia segan nak ketuk pintu rumah Nabi ni. Nak kejut Nabi, ya Rasulullah, mai jadi imam solat jenazah. Kan turun ayat Quran, la taj'alu du'a rasul ba'dukum. Jangan panggil Nabi Muhammad ka du'a ba'dukum ba'dha. Jangan panggil Nabi Muhammad macam member-member kamu. Maka sahabat Nabi tak berani ketuk pintu rumah Nabi. Nak ketuk pintu rumah tu imam respect. Guna kuku, kata Abdullah bin Amr al-As, guna kuku nak ketuk pintu rumah Nabi ni. Hormat ni, mesej dulu. Untuk imam buat apa tu imam? Lena ke? Dia hantar dulu. Kita kadang tu imam baru nak lena dia main masuk mesej. Buat apa? Anak masuk apa hospital tu imam. Orang mati pak imam. Orang hidup pak imam. Anak nakai pak imam. Suami nakai pun pak imam. Dia cari pak imam semua. Kan? Sahabat Nabi tak kejut. Dia pun rasa macam tak mau kerja. Nabi mai ceramah, Nabi mai kuliah, Nabi perasan dia tak ada. Mana orang perempuan ni? Aina imratus sauda. Mana wanita kulit gelap yang biasa duk main masjid ni? Cleaner masjid mana dia? Sebab tu tuan-tuan kena pesan kat adik-adik kita, kalau dia kat sekolah ada tukang cuci, jangan tak hormat. Kita tak suka kat orang tua tu, kita jangan ajak anak kita tak suka kat orang tua tu. Kita dah tak puas hati dengan dia, jangan ajak anak kita tak puas hati dengan orang tua. Level tak sama. Kita dalam masjid, kita tuan-tuan mungkinlah ada sebahagian dia rasa macam aku ni tak berkenan sangat dekat Abang Umar. Kan, tak berkenan. Tapi jangan ajak anak kita pun. Hang kalau jumpa Pak Cik Omar tu, orang sepak belakang dia. Oh, janganlah macam tu. Kita tak boleh, kita kena ajak anak kita. Kita ada bibi, kita jangan bagi anak kita. Kita ada orang gaji, jangan bagi anak kita pun kurang ajar dengan orang gaji. Kita tak puas hati, kita level tu. Yang orang tua-tua dulu ajar. Simple ya. Benda-benda ni kadang-kadang tak payah mengaji universiti. Benda ni kita pun faham sendiri orang tua-tua. Hampa jangan masuk campur kan dulu. Nabi ni, sahabat Nabi radhiyallahu an, dia tengok Nabi ni, dia tahu Nabi dah muka marah dah. Wahmarrat ainahu, mata Nabi merah. Nabi kata, mana wanita kulit gelap tu? Nabi pula boleh kenal orang. Siapa mai, siapa tak mai. Nabi tuan-tuan dia boleh kenal siapa mai sembahyang Jumaat, siapa tak mai sembahyang Jumaat. Tu imam boleh kenal. Boleh agak tak siapa mai, siapa tak mai? Tak mai. Dia sebab tuan-tuan jangan heran. Umar Al-Khattab dalam riwayat sebut, bila dia lepas sembahyang, dia bagi salam, dia pusing belakang, dia tengok. Dia perasan siapa yang tak mai. Mana Sulaiman bin Abi Hathmah dalam riwayat sebut. Mana Sulaiman? Budak-budak tu. Lepas kata Sulaiman ni dia duduk, tak tahu, tanya mak dia selalu ada kat market. Mak pergi jumpa kat market, mak tahu dia waktu kecil dia duduk dengan Nabi. Dia muda lagi, dia tak dengar beberapa hadis. Maka Umar bagi tahu, kau tak dengar hadis ni. Tanya mak dia buat apa? Semalam anak aku ni dia semayang sepanjang malam. Semayang sunat sepanjang malam. Dia penat, dia tertinggal solat subuh jemaah. Bukan tinggal solat subuh, tinggal solat subuh tu kita. Dia tertinggal semayang subuh jemaah, bukan tinggal semayang subuh nah. Dia semayang sunat sepanjang malam. Umar bagi tahu kat dia, bagi tahu kat mak, bagi tahu dekat anak, kata dekat dia, orang yang semayang isyak berjemaah dan semayang subuh berjemaah seumpama dia salat sepanjang malam. Sampaikan untuknya. Maksudnya Umar bila bagi salam, dia boleh cam orang mana mai, siapa tak mai. Kita pun tuan-tuan yang tak mai subuh jemaah ni sebab kita sibuk semayang sunat lah. Tuan-tuan lah ni duduk semayang sunat penuh dengan kerap sangat sampai terlepas kan. Tapi Nabi SAW, Umar ni boleh kenal. Macam tu Nabi dia tengok perasan, Aina imratus sauda. Mana wanita kulit gelap tu, cleaner tu. Sahabat bagi tahu dia dah meninggal dunia. Tentang riwayat ini disebut oleh 7 perawi. Nabi bangun dulu ni, aina maqabirhu, tunjuk dekat aku di mana kuburnya. Nabi pergi kat kubur. Cerita kita depan ni ada kubur kan? Nabi pergi kat kubur.
Sampai-sampai kat kubur, dah jenazah dah dikebumikan. Apa Nabi buat? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 4 kali takbir Nabi salat jenazah kepada jenazah yang sudah dikebumikan. Imam Syafi'i menerima pandangan ini. Dibenarkan untuk salat jenazah bagi jenazah yang sudah dikebumikan. Tapi kita nak bagi tahu, Nabi bagi signal dekat kita, walaupun dia cleaner masjid, tukang cuci masjid pun aku muliakan, apatah lagi orang yang ulang alik main masjid. Apatah lagi orang yang urus takbir masjid. Dia cleaner ya. Tapi Nabi ambil penting. Mana orang tak sayang Nabi? Nabi tunjuk. Nabi sampai, Nabi sembahyang. Tapi tuan-tuan janganlah lepas ni tuan-tuan pakai ingat, oh macam ni boleh ke? Setengah orang dia kata, oh macam ni boleh, kami tak pernah tengok orang buat macam ni. Satgi dia pun kata, tak apa, lepas ni siapa mati kita biar dia kambuh dulu, baru kita main sembahyang kemudian. Dah. Ni kes-kes tertentu bagi orang yang memang tak sempat. Tuan-tuan lari daripada Kuala Lumpur, anak tuan-tuan duduk dekat mengaji mana? Tok Imam anak duduk dekat KL. Ada kita punya Tok Bilal anak duduk dekat Johor. Kita punya Siak anak duduk kerja kat Brazil ke apa ke. Dia balik-balik mai tengok-tengok tak dan. Ayah dah mana? Ayah dah habis dah, kami dah simpan elok dah. Tak mau lambat-lambat sangat. Hang pun daripada Brazil tu nak tunggu Neymar mai. Lambat, dia pun sampai-sampai. Allahu Akbar. Tapi nak bagi tahu, dia tukang cuci Masjid Nabawi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Idza ra'aitumur rajula yata'ahadu al-masjida fashhadu lahu bil iman." Apabila kamu nampak orang ulang-alik pergi ke masjid, maka saksikanlah orang itu orang yang beriman. First kali sangka baik kepada orang yang nampak ulang-alik pergi masjid. Tak semestinya orang ulang-alik pergi masjid itu baik. Tapi kita kena sangka baik orang ulang-alik pergi masjid itu baik. Kita yang dah ulang-alik, tak semestinya kita ni baik. Ada orang ulang-alik dia nak curi duit masjid. Dia cari masjid kan. Tapi ada orang dia ulang alik, fashhadu lahu bil iman, saksikanlah dia orang beriman. Tutup mulut dulu. Subhanallah, agama ajak kita nampak orang ulang alik, orang tu beriman. Sebab itu bila kita saya sebut tadi tentang apa tempat yang pertama dibina, nama tempat itu apa dia? Masjidil Haram. Tempat yang dikatakan dibangunkan semula. Orang yang membina masjid, tuan-tuan yang bina masjid, saya masuk kampung ni tengok masjid ni, subhanallah cantiknya, siapa bagi duit lah tak tahulah. Semoga orang yang membana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang bina masjid, siapa yang bagi duit, walaupun satu kata Nabi kata sebesar sarang burung dia bagi duit, batu bata dia ada satu, Allah akan bina rumah dalam syurga Allah. Tuan-tuan, tak ada masalah kita hari ni anak muda tak ada rumah. Tak ada masalah kalau kita bayar rumah tak ada habis. Tapi kita ada masalah. Tapi kalau kita dalam syurga tidak ada rumah. Betul tak? Tak ada masalah hari ni rumah kita sengit. Orang tengok rumah ke reban ni. Tak ada masalah. Memanglah kita nak rumah yang elok. Tapi tak ada masalah kalau kita ni ada rumah kecil sekalipun, tetapi kita ada rumah dalam syurga Allah. Sayang, rumah besar-besar dalam dunia, tapi bila masjid hulung tabung, kita pun senyum. Senyum itu sedekah. Senyum ya, apa ingat senyum boleh buat bagi kipas. Yalah. Contohlah kan. Senyum. Dia pun kata, sebab itu kita nama tabun infak. Infak tak sama dengan sedekah. Infak perlu madiyah, perlu benda. Nafkah, orang perempuan tak boleh bagi bahagia saja, kena bagi makan, pakaian, betul, tempat tinggal, betul, benda-benda tak boleh bagi. I love you, tiap hari jumpa I love you Kanda Dinda, tak boleh, dia kena bagi benda. Tabung infak kena bagi benda, kena bagi duit, tak boleh bagi senyum. Tuan-tuan ni senyum pun tidak, senyum dah, kena bagi senyum lah. Siapa yang bina? Saat ini kita sebut tentang bina. Okey, dah bina elok-elok. Bila dah bina, kita cerita pula siapa yang bina. Antara yang membina Masjidil Haram, yang membina qawaida, siapa dia? Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia bina dengan siapa? Dia bina dengan siapa? Siapa kontraktor dia? Dia dengan anak dia, Ismail. Tapi dia yang utama bina ke ataupun sama-sama dengan anak dia? Anak dia juga ke kontraktor utama? Tak, anak dia tolong dia.
Sebab tu dalam Quran Allah sebut nama Ibrahim dulu, baru sebut Ismail. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida, Ibrahim dan Ismail tolong yarfa', mengangkat semula. Nabi Nuh zaman dia banjir, habis jatuhnya Baitillah, kemudian Nabi Ibrahim bina semula. Dengan siapa? Bantuan Ismail. Tuan-tuan, tak sama orang yang ulang alik main masjid, orang yang fikir masalah masjid, orang yang buat program dalam masjid, dengan kita yang main sekali-sekala. Tak sama. Tak sama. Tak sama orang yang buat pagi, petang, siang, malam. Apa? Rumah ni bukan rumah aku. Rumah aku ada awning. Rumah aku ada apa? Apa tu panggil? Apa tu? Anjung. Rumah aku ada iron grill. Masjid tak apa. Dah ada orang, tuan-tuan. Sebab tu saya puji kadang-kadang ramai hari ni, tuan-tuan, orang kaya. Dulu kita dah kata orang kaya ya jahat. Kita duk tengok drama Melayu kan, kaya ya jahat kan, kaya ya jahat, kesian orang kaya. Tapi kalau tuan-tuan tengok belah-belah KL Lumpur, sebut KL Lumpur nampak glamour sikit. KL Lumpur belah Selangor, tuan-tuan, saya bukan nak puji, orang kaya yang baik, subhanallah, ramai. Tok Bilal naik BMW. Tok Bilal parking kat tempat, nama tempat tu Bilal kan, ada signboard Bilal, masuk BMW. Saya kata, siapalah parking tempat Tok Bilal ni? Tengok-tengok Tok Bilal naik BMW. Bilal masjid ni naik BMW ke BMX? Naik apa? Naik BMX lah. Nak sebut, tapi harta ada di tangan. Sebab itu Nabi sebut, ni'mal malus salih lil mar'i salih. Sebaik-baik harta adalah pada tangan orang salih. Supaya harta itu kaila yakuna dulatan bainal aghniya. Harta tidak melingkar di kalangan orang kaya saja. Tapi kalau orang kaya yang salih, tuan-tuan, dia announce saja, kita nak kipas gergasi. Tu kipas tu. Masjid ni tak payahlah kipas gergasi. Kipas besar tu. Satu kipas kat 35,000 tu. Dengan pasang-pasang sekali kat 45,000 contoh lah. Ni dah murah lah. Dulu kat 35,000 kat 40,000. Hak besar tu. Masjid ni tak boleh lah pakai kecil cukup. Pakai besar, tuan-tuan. Dia kipas terbang habis kain pelikat. Masjid tu kipas besar tu. Dia umum sekali ya. Satu Jumaat ya. Tak payah banyak Jumaat. Siapa nak bagi kita nak kipas, kita nak bagi sejuk sikit lah masjid kita, bagi selesa. Siapa nak bagi boleh jumpa dengan Tok Siak lepas ni, jumpa bendahari. Nak bagi duit kertas boleh, duit shilling tak boleh. Kawan tu main dengan cek 35,000, senang. Satu Jumaat tu biasa. Orang lah ni, tuan-tuan, ada yang kaya yang baik, ramai kita cemburu. Ini kena cemburu. Orang kaya yang baik kena cemburu. Dia bagi, awak dia tak boleh. Kita kata, tak apa dia kaya, dia boleh lah bagi, tak terasa apa. Tuan-tuan, ada orang kaya tapi tak bagi. Betul? Kan? Jadi dia bagi. Siapa yang bina masjid, Allah bina dekat dia, dekat syurga nanti. Rumah dalam syurga. Nabi Ibrahim dia bina-bina dengan Nabi Ismail. Apa dia kata? Bina-bina. Sunnah pertama yang dia buat, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Bina-bina masjid, pertama sekali dia masuk masjid, dia doa dulu. Kita masuk masjid pun kadang tak doa. Doa ni tempat doa, tempat minta kepada Allah. Yang saya sebut, man azlamu mimman mana'a masajid Allah an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Tidaklah yang masuk ke dalam masjid ini melainkan orang yang takut kepada Allah. Sebab itu apabila Al-Quran mengatakan, biasanya masjid dia akan tampai ayat tu. Biasanya kadang-kadang, innama ya'muru masajid Allah. Orang yang innama, seolah-olah menafikan, tak ada lah, melainkan orang yang mengimarahkan rumah Allah. Ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir. Orang itu pasti orang yang beriman kepada Allah dan beriman dengan hari akhirat. Pasti orang itu beriman. Wa aqamas salah. Orang itu adalah orang yang jenis semayang, dia bukan jenis tak semayang.
Wa ataz zakah, orang itu orang jenis tak berkira, dia mesti keluarkan harta dia untuk bagi zakat. Walam yakhsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin, dan orang itu orang yang tak takut siapa-siapa melainkan Allah. Ini orang yang imarah rumah Allah, ini orang yang hidupkan rumah Allah. Sebab itu tuan-tuan masuk dalam masjid kadang-kadang nak rasa tenang. Ini disebut Masjidil Haram. Dikatakan wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Tuan-tuan stres kat luar, tuan-tuan masuk masjid, Allah bagi amna. Wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nas, tempat orang berkumpul. Wa amna, aku jadikan masjid ini tempat yang aman. Subhanallah. Sebab itu Abu Bakar dulu tuan-tuan, Abu Bakar dulu kan waktu lepas Nabi wafat. Lepas Nabi wafat dia ada macam kecamuk sikit. Orang tak berapa stable, negara nak lantik khalifah. Negara nak lantik khalifah. Waktu itulah kita tengok cerita ada orang yang, biasalah orang nakai-nakai ni tuan-tuan, orang munafik ni, bukan munafik lah, zaman tu zaman awal lagi. Sahabat Nabi semua kibar-kibar sahabat. Tapi ada terkeluar cerita-cerita tengok ahli keluarga Nabi, mereka tengah urus jenazah Nabi. Tapi Abu Bakar dengan Umar sedang discuss siapa yang nak lantik jadi khalifah pengganti Nabi. Ahli sunnah wal jamaah kata bukanlah isunya mereka rebut jawatan, tapi mereka waktu itu penting untuk negara ini ada pemimpin, takut tak ada langsung. Cepat-cepat siapa nak take over ni, orang Ansar ke orang Muhajirin. Itu yang sebelah Masjid Nabawi ada Saqifah Bani Sa'dah. Yang kalau kita pergi umrah sekarang, kadang-kadang dibawa melancong, dia ziarah Saqifah Bani Sa'adah, tempat di mana mereka discuss siapa nak lantik jadi khalifah. Lepas itu mereka berbai'ah, lantik siapa dia? Abu Bakar. Lepas lantik Abu Bakar, apa Abu Bakar buat? Apa Abu Bakar buat? Umar memang pegang tangan Abu Bakar, bai'ah, semua sahabat Nabi setuju Abu Bakar. Apa Abu Bakar buat? Dia main masjid, dia masuk masjid, dia bagi ucapan politik. Kalau kita ikut bahasa ucapan itu, ucapan politik. Ucapan apa dia yang disebut? Dia kata tentang dia ni, kelemahan dirinya, tidaklah yang berada di depan ini lebih baik daripada yang ada di depan saya ini. Tapi kenapa dia masuk masjid? Dia nampak ada orang bergaduh, bukan bergaduh tu kecil, ramai, bukan bergaduh besar-besar sangat pun, tapi dia takut orang semua hati cerai-berai. Dia nampak orang pakat duk kelang kabut, Sa'ad bin Ubadah dengan geng dia, Ansar dengan geng dia. Dia panggil masuk masjid, nak settle masalah, bergaduh kat luar. Dia masuk dalam masjid, semua minal khaifin, masuk masjid semua di kalangan orang-orang yang takut, mereka masuk masjid. Dia settle masalah dalam masjid. Bergaduh kat luar, masuk masjid, settle. Subhanallah, sahabat Nabi masuk masjid, settle. Kita hari ni tuan-tuan bergaduh dalam masjid, jom settle kat luar. Kita terbalik pula. Dia masuk masjid, dia semua rasa Allah, habis dah, malu Allah dah, malulah, tak tergamak dah, habis dah. Ini tuan-tuan, saya sebut benda yang tempat yang seronok kita duduk hari ni. Tuan-tuan masuk. Okey, silakan. Saya ceramah sampai pukul berapa? Tak apa Allah. Tuan-tuan rasa aman duduk masjid? Aman saya lama sikit. Rasa macam tak aman saya pendek tu.
Tuan, tadi saya sebut tadi orang bina masjid, kita selalu dengar dah. Tapi kalau ikut ayat Quran, bukan setakat bina masjid, Nabi pernah suruh bakar masjid pun ada. Tadi kita sebut buat masjid, bagi duit kan. Tapi dalam Quran surah Taubah ada sebut Nabi diarahkan oleh Allah untuk bakar masjid. Ada. Sampai imam yang hidup pada zaman itu, imam tu dia bukannya orang munafik, dia cuma dilantik di masjid itu. Apabila dah masjid itu kena bakar, sampai zaman Umar tak bagi dia jadi imam. Maksudnya ada cerita masjid apa? Masjid dirar. Walladzina ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman haraba Allah wa rasulahu min qabl. Kita nampak masjid ini boleh menyatukan orang. Tapi dalam Quran ada sebut tentang masjid yang bagi masalah bagi orang. Sebab apa? Sebab masjid yang dibina itu oleh orang munafik. Orang munafik bina masjid itu kerana nak ganggu. Depan tu satu lagi masjid, sahabat Nabi duduk elok-elok, dia bina satu lagi. Nabi tak bagi isyarat suruh bakar, Nabi tak tahu. Nabi pun tak pernah dapat arahan suruh bakar masjid. Sehingga Nabi balik daripada perang Tabuk, turun wahyu, Nabi ni disuruh rasmi masjid tu. Tapi Al-Quran suruh bakar masjid. Maka Nabi mengarahkan dikumpulnya kayu api dan dibakar masjid itu. Apa yang kita nak bagi tahu? Rupanya masjid ni tuan, tak guna masjid cantik-cantik, tiang elok, kipas elok, cat elok, tapi duduk dalam masjid hati bercerai-berai, tak bertegur siapa, dia tak jadi, matlamat masjid itu tak tercapai. Kan? Kadang-kadang kita tengok orang kampung kita dulu, masjid kadang macam nak reban, tapi orang Allah imarahnya baik orang semua. Sebahagian masjid, saya pusing lah, satu Malaysia orang pi panggil ceramah tu, ceramah ni ada masjid besar, ada masjid kecil, ada masjid kadang mikrofon baru start Assalamualaikum dah terpadam dah mikrofon. Macam-macam. Ada masjid tu blackout, duduk 5 minit blackout, duduk 5 minit blackout. Kita pun kata tak apalah. Tapi memang ada macam-macam masjid. Tapi ada sebahagian masjid kadang tengok orang biasa-biasa saja. Yang mengaji, ustaz kami nak mengaji, habis-habis ceramah tiba-tiba pergi kat belakang tu, makcik-makcik, ustaz kami hari ni kami tengah sedih ni, kat seminggu dah. Seminggu pasal apa? Ni arwah makcik Leha. Pasal apa pula makcik Leha? Saya bukan kenal Leha ke Ani ke Timah ke. Dia kata arwah makcik Leha ni, dia ni tukang masak dekat masjid kami ni. Bertahun dah dia duk masak daripada dulu ni. Bukan kaya mana, tapi dia duk masak, ustaz. Kita masjid bagi kat dia 500 masak makan untuk berapa ratus orang makan. Dia masak, ustaz, mesti lebih sedap dia masak. Dia tak ada kami rasa kami ni doa lah macam ustaz ajak kami doa, Allahumma at'imman at'amana wasqiman saqana. Ya Allah, bagi makan kepada kami, bagi makan kepada kami dan beri makan kepada orang yang beri makan kepada kami ni. Kami doalah arwah makcik Leha ni, Allah bagi dia makan sedap-sedap dalam syurga. Seram lu rumah kita dengar orang doa ni. Orang yang kata bukan adik-beradik tapi kawan-kawan saja. Tapi sebab orang tu ada khidmat untuk masjid, walaupun masjid nak reban,
tapi hati mereka, ya Allah subhanallah, saling doa sesama mereka, saling sebut perkataan baik sesama mereka. Tak ada perkataan lain, sebab mereka tahu ada masalah, masing-masing ada masalah dalam rumah. Bila sampai ke masjid, hati mereka lapang, dada mereka tenang, kerana mereka faham apa fungsi masjid. Jadi kita hari ini nak hidupkan masjid ini dalam hati kita. Kita jadikan masjid ini tempat yang boleh settle masalah, insya-Allah. Kita doa tuan-tuan. Tuan-tuan kalau tak doa macam mana nak jadi? Tuan-tuan kena doa banyak-banyak, ya Allah bagilah kekuatan untuk umat kita ini duduk dalam masjid ini dalam keadaan baik, seronok, seperti mana hidup bercahaya seperti Masjid Nabawi, seperti mana munawwarahnya, bercahayanya Masjid Nabawi. Masjid yang ada beberapa tiang, masjid yang ada hanya tiang batang-batang pohon kurma dan pelepah-pelepah tamar, tapi masjid itu yang paling bercahaya dalam dunia. Sahabat Nabi sehingga pada zaman Abu Bakar ada sebahagian masjid yang tak dilaungkan azan. Pernah ada sebahagian masjid diceritakan tak dilaungkan azan, bukan mereka tak mau azan. Rupa-rupanya sahabat-sahabat mula bimbang dalam masjid tu, kebimbangan, kerisauan sama. Apa mereka bimbang? Orang murtad ni, kita semua kena keluar, panggil balik orang masuk Islam. Sampai azan pun tak ada, panggil pendakwah. Rupanya nak panggil balik orang masuk ke dalam masjid. Sama-sama, walaupun nampak biasa-biasa, tetapi hati mereka satu. Jadi masjid ni nak bagi ada dalam jiwa kita. Biarlah mati tuan-tuan, ulang alik tempat kita ni lah, kan? Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sana, sehingga sampai umur 40. Kita dah sampai umur 40 ni kena beringat, kan kita disebut dalam surah Ahqaf ayat 15. Apabila kamu sampai umur 40, kamu kena beringat. Quran sebut umur 40. Walaupun 40 ini ulama kata tak semestinya 40 exactly. Dia boleh jadi 38, 39, 40, 41, 42. Kena beringat. Tidak ada uzur untuk umur 60. Apa maksud tidak ada uzur untuk umur 60? Bermaksud orang umur 60 kena beringat. Dia tak boleh nak kata tak jadi baik dah. Tak, umur 64 tak ada uzur dah. Hampa kena fikir dah tentang nasib diri hampa selepas ini. A'maru mati ma baina 60 wa 70. Umur umatku di antara 60 hingga 70 tahun. Beringat dah, ulang alik tempat ni lah kami. Pastikanlah kami dah ulang alik. Ni tak ada tuan-tuan umur 60 dah ulang alik dah nuk. Berniaga makan daging bakar lepas tu. Tak apa. Tak. Ada sebahagian pi apa nambah ekor saya lawak tu. Saya lalu tadi pergi Padang Besar. Nampak Tok Cha ada orang kata, jumpa Tok Cha bagi kertas kosong ada. Saya kata bagi kertas kosong apa? Bagi kertas kosong dengan pen. Buat apa? Tengok dia teka nombor berapa. Orang kata orang main nombor ekor ni dia terbayang duk khayal apa benda saja. Accident dia tengok nombor plate. Jalan-jalan nampak burung ada 4 ekor, nama 4. Nombor saja ada nampak depan dia. Ada sampai umur 30, umur 40, 50 pun ada lagi macam tu tuan-tuan. Apa kita nak kata? Sebab itu dia sebut umur 40. Kena ingat umur 40. Apa dikatakan dalam surah Ahqaf? Kamu kena doa banyak-banyak. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Doa, ya Allah, aku dah umur 40 dah. Ya Allah, jadikan aku orang yang bersyukur. Apa maksud dia? Sebab kita waktu muda-muda bukan tak syukur. Muda-muda tengah doa, ya Allah bagi murah rezeki. Kerja tak tetap, duk kontrak lagi. Duduk rumah kahwin pun duduk rumah mak mertua lagi. Kita rumah pun tak tetap lagi, gaji pun tak tetap lagi. Tapi biasanya bila sampai umur 40, orang tu dah stable, rumah dah sendiri. Waktu itu Quran kata kena minta untuk syukur. Syukurlah. Wa an a'mala salihah, dan minta untuk buat amal soleh umur 40. Saya ni dah umur 30 lebih dah tuan. 35, tak tahu sampai bila orang panggil imam muda. Redha je lah. Anak 3 dah. Tapi beringat lah. Kena beringat bila sampai umur dekat-dekat situ. Supaya sebab Ibn Abbas kata kebaikan ada pada orang-orang muda. Bawah 40 dia kata. Apabila kamu sampai kepada usia begitu, maka kamu kena bersedia-sedia. Biasanya orang sampai umur itu begitulah sampai matinya. Perangai macam itulah. Harap-harap Allah jadikan tempat ulang alik kita di sini. Ibu-ibu duduk kat belakang duk dengar pasal masjid. Ibu-ibu ni tak semestinya kena datang masjid, betul tak? Orang perempuan lain, orang lelaki lain. Orang lelaki ni kena sini lah cerita dah. Orang perempuan dia kadang-kadang kena masak makan, kadang-kadang ada orang main rumah, kadang-kadang tak main masjid. Dia duk dengar ceramah. Ustaz ceramah untuk lelaki, kami balik tengok Remishak. Nak cerita orang perempuan, ada cerita untuk orang perempuan.
Apa cerita untuk orang perempuan? Orang lelaki pun boleh ambil. Ini namanya mihrab. Saya kempen ke merata tempat. Saya tengok macam masalah macam-macam berlaku. Saya kata bukan saya orang pertama. Saya rasa ramai ustaz-ustaz lain juga fikir. Ramai orang-orang lain juga fikir. Tuan-tuan juga fikir. Macam mana nak selesai? Ceramah merata satu dunia, satu Malaysia ni ceramah pagi, petang, siang, malam. Tapi duk tengok macam-macam masalah lagi duk ada. Apa puncanya? Kita duk cerita tentang Nabi, tapi kita tak pernah cerita Nabi daripada lidah ayah kepada anak. Tak pernah cerita. Kita ceramah kat sekolah bagi motivasi, geng-geng yang rock-rock, yang muda-muda rock-rock ni sebagainya. Saya pernah jadi cikgu. Ada sebahagian pelajar-pelajar yang rockers ni tuan-tuan, yang nakai-nakai lah. Macam dia kat sekolah tu dia lah paling gangster. Sekolah tuan-tuan, tak ada budak nakai ni makruh sekolah tu. Mesti ada seorang-dua duduk kat situ, kita ceramah kat dia kan. Kita tak ceramah beletiang, dia tak suka. Mai duduk Ustaz. Kalau sekolah yang nakai-nakai ni kita panggil, kita cerita sahabat Nabi, kita cerita tentang Umar, cerita tentang Muaz, cerita tentang Abu Ubaidah Al-Jarrah. Dia duduk dengar. Tanya cikgu, nakai-nakai ni bila kita cerita azab kubur. Saya jadi cikgu kat belah Tanjung, belah Penang. Biasa anak murid semua jenis rock-rock ni kan. Dalam kubur ada ular. Mamu Penang. Ada ular saya. Kita kata dia dengar rupanya. Sebab apa dia dengar? Sebab apa bila cerita tentang Nabi Muhammad dia dengar? Sebab dia tak dapat benda ini dalam rumah dia. Subhanallah, mana ibu dan ayah? Jadi kita nak bagi dalam rumah kena ada namanya mihrab. Sebab itu bila ibu datang sini, ibu kata, kami macam mana ustaz? Kami nak datang ke masjid, ada ketika kami taklah datang. Kadang kami sibuk di rumah. Tak apa. Ibu-ibu, setiap rumah kita kena ada mihrab. Biasa kita sebut mihrab ni mihrab. Biasa kita sebut ni mihrab. Tempat tu imam ni kan. Zaman Nabi, mihrab Nabi simple. Sebahagian ulama mengatakan mihrab pada zaman Nabi mula pada zaman Umar Abdul Aziz. Zaman Nabi tak ada lagi selengkap, sesempurna begini. Tak apa. Jadi kenapa dalam Quran 2-3 kali disebut mihrab? Kenapa ada cerita mihrab Nabi Zakaria? Kenapa disebut tentang mihrab tempat makbul doa? Hannah kahwin dengan namanya apa tu? Imran. Hannah kahwin dengan Imran. Ali Imran, surah Ali Imran dapat anak nama Maryam. Duduk dekat mana? Duduk dekat mihrab. Nabi Zakaria duduk dengan isterinya, wa mraati aqir, isterinya mandul. Tetapi diceritakan ketika mana malaikat datang nak bagi tahu khabar gembira, kata anak nama Yahya, engkau dapat anak. Tuan Nabi Zakaria, tuan-tuan, dia menangis betul-betul. Tuan-tuan baca surah Maryam, tuan-tuan boleh menangis bagi orang yang mungkin dah bertahun berusaha untuk dapatkan anak. Anak itu rezeki Allah nak bagi. Ada orang usaha tapi tak dapat. Tapi dia doa-doa. Rabbi wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bi du'aika rabbi syaqiyya. Tulangku dah reput, rambutku dah beruban, kata Nabi Zakaria, tapi aku takkan putus untuk berdoa, takkan penat. Sehingga Allah memberikan kepadanya, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin. Nak wariskan dakwah, dia minta anak nama. Akhirnya Allah kurniakan anak bernama Yahya. Tapi waktu malaikat nak bagi tahu maklumat, kata dia dapat anak, waktu itu fanadathul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Mereka itu berdiri berdoa, yusalli fil mihrab. Sebagian ulama bincang mihrabnya macam mana. Ada ulama kata mihrab macam mana Nabi Zakaria jaga Maryam. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa anbataha nabatan hasanan wa kafalaha Zakaria kullama dakhala 'alayha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Sebahagian kata satu tempat dalam tafsir Ibnu Katsir, tempat yang mana diasingkan manusia daripada Maryam. Nak didik anak, nak didik family, kena ada satu tempat yang asing sikit daripada orang, asing sikit dalam bab dunia, kena asing sikit. Sebab itu dalam rumah kita kena ada mihrab. Setiap rumah kena ada ruang namanya mihrab untuk kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam rumah kita kena ada ruang. Di situ letak sejadah, di situ letak Quran, di situ letak rehal, di situ letak telekong Siti Khadijah. Apa, di situ letak kitab-kitab hadis, di situ letak kitab. Tonton kat situ. Suami yang lelaki yang datang rumah dekat dengan masjid, dia boleh solat qabliyah dan ba'diyah di rumah. Kan? Dia sempat nak datang jemaah, dia nak semayang dekat rumah dia. Dia semayang dalam mihrab.
Tempat makbul doa, antara 3 tempat makbul doa: masjid, musalla min maqami Ibrahim, musalla. Satu lagi mihrab. Mihrab ini kena ada dalam rumah. Ibu-ibu rasa macam manalah kami ni? Mazhab Hanafi, tuan-tuan pergi negara-negara Ahnaf, negara mazhab Hanafi. Contohnya China, tuan-tuan pergi India, masjid-masjid kadang semayang ni ruang perempuan tak ada. Sebab biasanya dia semayang dekat rumah. Jadi mereka ni, Imam Abu Hanifah membenarkan wanita i'tikaf dalam mihrab dalam rumah, dalam musalla dalam rumah. Mazhab Syafi'i dia tak bagi, dia kata i'tikaf dekat masjid jami' saja. Jadi bila mereka duduk i'tikaf, mereka asing. Mereka nak semayang, mereka pergi situ. Mereka nak semayang, mereka pergi situ. Kita dalam rumah, ibu-ibu kena ada. Di situlah kita duduk, kita panggil anak beranak duduk. Panggillah macam masjid lah dekat rumah kita. Itulah ruang. Rumah kita ni ada home theater untuk badan kita enjoy. Rumah kita beli tilam mahal-mahal untuk badan nak bagi sedap-sedap. Betul tak? Tak apa, Tuhan bagi rezeki. Rumah kita ada dapur, kita pun tak tidur kat dapur. Betul tak? Tuan-tuan tidur kat dapur tak? Tak, melainkan minta nak kahwin dua memang kena tidur kat dapur. Kan? Duduk tidur kat dapur tak ada. Tandas tempat apa? Untuk perut, untuk selesai masalah kumbahan kita. Kita ada ruang apa lagi dalam rumah? Kita ada ruang apa lagi? Sofa-sofa untuk orang tetamu datang. Kita belilah mahal-mahal tudung tingkap. Orang boleh panggil tudung tingkap. Nasiak. Tudung tingkap tu. Sebab tak nak bagi nampak aurat, kita beli. Tak ada, Tuhan tak larang kita beli. Itu rezeki Allah bagi. Silakan menyempurnakan rumah. Tapi sayang, dalam rumah tidak ada ruang kita dengan Allah. Sayang rumah kita. Rumah besar tak ada satu ruang mihrab. Ya? Sebab itu kalau boleh itu kita kena ada ruang. Panggil anak-anak duduk. Tuan-tuan tengok orang Palestin, orang Gaza, kita tengok pun sedih. Diceritakan bahawa mereka ini budak-budak bila dia nak roboh rumah, cabut pokok-pokok zaitun, buang pokok zaitun, supaya mereka ni nak rampas tanah ni, Zionis ni nak rampas tanah, mereka akan cabut, buang pokok zaitun. Tak lari tuan-tuan, subhanallah, tak lari, duduk kat situ je. Walaupun zaitun itu punca pendapatan kami tak lari. Dia tak puas hati, dia main pula dengan apa, kubota yang traktor. Kubota lain kan, kubota hak bendang kan. Dia main traktor, dia main roboh rumah. Tuan-tuan tengok yang dok lawan tu siapa dia? Budak-budak kecil. Yang dok lawan tu wanita-wanita. Mana suami boleh jadi masuk penjara dah. Yang dok lawan budak-budak kecil ni lawan. Dia orang pakai senjata main datang roboh rumah. Lawan. Tuan-tuan roboh rumah. Tuan-tuan ingat dia orang keluar tak? Tak keluar. Tidur bawah Tuhan rumah. Benda lain kami boleh jual, tanah kami takkan jual. Subhanallah. Tanah takkan jual. Duduk betul-betul di situ, tak lari. Tapi kalau kita tanya kepada mereka, apa rahsia kekuatan budak muda kecil-kecil yang tak balik ini boleh lawan dengan tentera Israel? Dalam rumah ada mihrab. Mak duduk dengan anak keluarganya, duduk bincang. Nak cakap apa nak? Hari ni kita bincang sikit, bacalah. Mak bukan ustazah. Mak pun macam tu. Bapak pun bapak. Abah bukan ustaz. Abah baru nak start. Lah ni abah pun tak tahu, abah bacalah kitab hadis, kita baca, ambil barakah. Tuan-tuan, kalaulah Quran boleh memberikan keberkatan, boleh menukar hati manusia, takkan hadis kita tak reti, kita kata kita baca hadis. Tuan-tuan belilah contohnya. Tuan-tuan beli buku hadis, tuan-tuan beli contohnya Riyadhus Salihin contoh. Tuan-tuan buka-buka mainlah, abah baca sikit-sikit. Abah bukan faham sangat. Abah nak syarah-syarah hadis tak reti. Abah bukan ustaz. Baca buku, tak apa, buku Indonesia pun tak apa, membutuhkan apa, baca pilah. Kan buku Indonesia. Baca pi. Baca hadis. Tuan-tuan jangan main. Ka'nabi awthaq rawi 'inda al-Muwatta. Perawi paling siqah dalam kitab Muwatta, dia masuk menjadi tokoh ulama yang besar dalam mazhab Malik. Perawi paling siqah daripada seorang yang meminum nabidh, seorang yang kaki minum. Nabidh tu bukan macam arak tapi lebih kurang. Minum sikit tak mabuk, banyak mabuk. Daripada yang gangster ini sehingga dia dengar hadis daripada Syu'bah. Satu hadis saja Syu'bah baca. Tiba-tiba Allah buka pintu hidayah. Terus pergi mengaji dengan Imam Malik berpuluh tahun, jadi imam besar. Yang satu hadis, anak kita ni, ustaz, anak kami ni tak macam orang ustaz, beruang. Baca pilah mihrab ada dalam rumah. Jadikan macam mihrab tu macam masjid juga untuk orang perempuan. Untuk orang lelaki ni kita ulang alik sini lah. Ulang alik sini. Sini tempat dia. Semoga sampai mati pun kita ulang alik sini.
Orang biasa dengan masjid akan mati kat masjid. Betul ya? Biasanya kita mati dengan apa yang kita rutinkan lah. Saya duduk Bangi, ada orang tu, arwah tu nama Haji Roslan, dia meninggal dunia. Dia Tok Bilal, dia meninggal dunia, viral sebab dia meninggal waktu tu tengah semayang Ba'diyah Zuhur. Semayang Ba'diyah Zuhur, tengah sujud. Qalu, kena kata qalu inna lillah. Meninggal tengah sujud. Tuan-tuan nak mati dalam masjid tak? Tuan-tuan nak mati tak dalam masjid? Tuan-tuan masuk masjid, nak curi duit masjid, kalau mati pun orang kata bagus tau. Saya tak suruh depan ni tuan-tuan, tak gitu yang curi duit masjid. Tak. Dia kalau mati orang tak tahu dia ni bagus lah mati kan. Padahal kita pun tak tahu niat, orang akan kata baik. Orang akan doa baik. Sebab hati dengan masjid. Allah matikan dia dalam masjid. Ada Tok Imam baca khutbah dekat Bukit Minyak BM, masuk paper metro tengah baca khutbah, tengah-tengah baca khutbah musok tu kan so mati. Tuan-tuan kalau Tok Khatib mati, tuan-tuan nak buat apa? Tuan-tuan senyum, mati betul tadi. Nak buat apa? Lepas pun taklah Tok Imam tu tepi sambung balik baca khutbah. Tapi nak sebutnya meninggal sebab rupanya daripada umur 20-an dia ada urus jenazah lah. Orang mati fardu kifayah ni, dia tak pernah kata orang lain buat aku tak payah. Dia akan kata aku buat orang lain tak payah. Mati ya dia. Dia yang mati. Dia duduk sampai meninggal. Allah bagi. Guru saya guru Quran, tahfiz Quran, dapat tawaran merata tak mau pergi, nak duduk dekat jadi guru Quran, gaji 900 daripada tahun saya dari dekat 15-16 tahun sudah. Duk tak kisah juga orang bagi gaji sikit, janji sebab nak duduk dengan Quran, nak mulang kaji Quran. Allah bagi dengan Quran, pagi petang siang malam duk semak pelajar-pelajar tahfiz Quran. Anak ramai pun tak apalah, tak apa dengan gaji biasa-biasa, janji nak ajak orang dengan Quran. Jadi cerita tiba-tiba tengah zuhur, lepas zuhur biasa dia semayang kat belakang, habis semayang dia akan pergi duduk, dia pula baca, anak murid semak. Tengah anak murid semak, pelan-pelan tengah mulang kaji Quran, jatuh baring tidur atas paha anak murid. Mati dengan Quran, orang Quran mati dengan Quran. Kita mati tak tahulah dengan apa tuan-tuan. Mati dengan handphone pun. Tengah duk main PUBG. Haji tahu PUBG? Tengah duk main tengah main game. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tak dan buka Instagram, tak dan log out. Baru lepas kutuk orang. Kutuk pula Tok Imam. Allah. Tak ada saja. Cukuplah tuan-tuan, 9 lebih dah tuan-tuan. Yang ni pun nampak gaya masjid pun nampak gaya lama-lama sangat ceramah macam tak ada rahmah. Tuan-tuan pun tengok lain macam Saya tahu tuan-tuan lapar, tuan-tuan tengok muka saya pun macam Burger King. Jadi pada malam ni kita sebut benda ini. Saya ingat jemaah tabligh. Jemaah tabligh dia bagi tahu ada 4 benda ni. Dia kalau pergi mana-mana dia akan sebut. Okey, masjid ni ada 4. Antaranya benda ibadat. Ibadat ni maksudnya kita cuba adjust bagi mudah untuk orang ibadat. Kita pun buat kipas, kita bagi duit bagi kapet elok. Orang nak buat ibadat kita buka pintu. Kita bagi orang rasa selesa nak buat ibadat. Mana benda Quran kita pergi beli, kita bagi. Ada orang nak baca hadis, kita pun ambil duit sikit beli tak kitab hadis. Kemudian kita pun tengok orang nak pergi ambil wuduk, nampak pakcik tua nampak licin, kita pun pergi beli tempat bagi halang licin. Ada orang dia pergi mana-mana beli cebok. Ada sahabat tu sebahagian orang pergi mana bawa cebok. Sini panggil cebok kan? Cebok. Kelantan cetong kan? Cetong. Dia bawa cebok, dia pergi letak, dia tengok mana-mana tandas, dia bagi orang mudah ibadat. Satu, untuk ibadat. Nombor 2, untuk ilmu. Masjid jadikan pusat ilmu. Sebab ada orang tuan-tuan, dia tak dapat ilmu kat tempat luar. Dia duduk teringat, orang bagi tahu kalau mak mati kena jadi imam. Jangan bagi orang lain. Tapi dia nak mengaji, dia dah umur 60, 70, segan. Dia pun segan. Ada pun 30, 40, dia pun tak tahu. Jadikan masjid, dia mai masjid, dia dapat ilmu. Macam tu ke semayang? Macam tu ke mengaji Quran? Tok Imam, kami nak mengaji ada tempat-tempat yang kami boleh belajar. Masjid cuba sediakan tempat ilmu, buat program-program ilmu. Panggil ustaz-ustaz mai mengajar ilmu. Banyak orang tak tahu. Tambah orang perempuan ada ilmu wanita tentang darah, betul? Tentang darah wanita ni sangat penting. Kadang-kadang dia tanya kat orang suami ni tuan-tuan, dia pun mufti juga, tapi
Kat rumah ni dia keluar fatwa sendiri. Tuan-tuan tak mengaji, buat program untuk orang perempuan. Nombor 1 ibadah, nombor 2 masjid sebagai pusat ilmu. Nombor 3 masjid sebagai pusat dakwah. Apa maksud dakwah? Dia jangan duduk kat sini saja. Dia akan berkembang. Kita balik, kita ada program-program berkembang sama ada dalam masjid dan luar masjid untuk panggil orang datang masuk ke dalam masjid. Kena ada namanya dakwah. Dakwah Masjid Nabawi ini adalah sumber dakwah. Tiang dia asal dia besar dakwah. Sebab itu Masjid Nabawi dia biasa-biasa, tapi masjid dia ada ruang untuk ahli sufah. Ada ruang untuk ahli sufah. Dah ada tempat CSR dah. Kita duk cerita ahli sufah ni tempat orang terputus bekalan. Orang duduk kat belakang dia dah. Dia bagi, dia orang-orang dia berkhidmat. Dan nombor 4 namanya khidmat. Jemaah tabligh dia 4 prinsip untuk masjid dia kata. Salah satunya khidmat. Khidmat ni apa? Ada ketika kita buat makan, betul? Ada ketika orang memerlukan kewangan dalam kampung. Tuan-tuan bagi duit dekat pihak pentadbir masjid. Duit itu tuan-tuan ambil akad wakalah. Tuan-tuan jadi wakil. Bila mana ada orang susah dalam kampung, contoh nak masuk sekolah tak boleh. Takkan masjid tak boleh keluar sikit duit? Contoh, betul tak? Masjid pun bincang, jemaah semua setuju dah. Kebijaksanaan pengurusi untuk fikirkan kita ada jemaah, ada rumah terbakar, boleh tak masjid keluarkan sikit peruntukan? Kerana nama masjid ini nak bantu orang. Tuan-tuan cakap benda ni kata, oi masjid kita bagi untuk masjid, pasal apa Pak Haji tu dapat? Tuan-tuan jangan kata macam tu. Berapa banyak gereja bagi duit ke orang Islam? Betul? Jadi kita pun ada gunakan 4 benda ini. Nama ibadah, nombor 2 ilmu, nombor 3 dakwah, nombor 4 khidmah. Khidmat. Jamu-jamu orang makan, orang nampak kan Nabi ni dia nampak budak-budak, dia peluk budak-budak. Dia usap kepala budak-budak. Nabi ni dia sapu minyak atar kat tangan dia, tangan wangi. Dia sapu kepala budak ni balik-balik mak peluk. Mak peluk anak lah, betul tak? Bukan peluk tuan, peluk anak. Peluk anak, bau kat atas kepala anak, bau. Wanginya kepala anak dia, wanginya kepala cucu dia. Wangi apa? Tapak tangan Nabi ni minyak atar Nabi sapu kat kepala. Nabi dia usap-usap kepala budak-budak ni. Wangi Nabi ni sampai merata. Kita bergurau dengan budak-budak, tuan-tuan, kentut, tahan, tangkap kentut tu. Buh kat hidung budak tu, mati syahid budak tu. Bergurau dengan budak. Kita friendly Saya duduk dekat Sabah. Tuan-tuan kalau pergi pedalaman Sabah, tuan-tuan tengok pedalaman Sabah. Pedalaman Sabah dia boleh guna bahasa Melayu. Belah Sabah ni bahasa kenyataan Kristian dia boleh guna bahasa Melayu. Belah Borneo kan sensitif lah, belah sini belah sana memang macam itulah. Tuan-tuan, sebahagian saya pergi ke kawasan-kawasan gereja, masuk-masuk tengok dalam kampung pedalaman dia tulis depan pintu gereja, wahai jiwa-jiwa yang letih, wahai jiwa-jiwa yang penat. Kampung tu orang miskin, air tak ada, mereka kena ambil kat sungai. Bila dia tulis kat depan, wahai jiwa yang letih, wahai jiwa yang penat, wahai jiwa-jiwa yang luka, datanglah kepadaku, aku dekat denganmu. Subhanallah, rasa nak masuk church tu. Kita depan masjid kadang-kadang, wahai orang-orang yang tak tahu mati. Contoh kan, tak mungkin kita ubahlah. Saya tak kata masjid saya terbaik, tapi kita try ubah. Apa wording yang cantik? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepada engkau, wahai Muhammad, tentang diriku, katakanlah aku dekat dengan mereka. Aku memperkenankan permintaan mereka. Mungkin boleh depan masjid orang tengok pun rasa sini tempat aku mengadu. Dia punya welcoming dia tu, subhanallah. Banyak lagi benda tentang masjid ni. Tuan-tuan kalau pergi tengok, nak banding kita dengan Singapura, saya ingat lebih kurang 10 tahun mendahului kita dalam mentadbir masjid. Terang cakap, saya dah ulang alik ceramah di Singapura. Masjid dia, kalau tuan-tuan kalau tak boleh pihak masjid nak pergi melancong, boleh pergi KL, boleh Masjid Puchong ke masjid mana merata kan. Kalau rasa nak jauh sikit, Singapura lah. Guna duit masjid, nak pergi lagi jauh Macau lagi boleh. Yang tu lagi merapu lah tu. Nak sebutnya pergi Singapura tengok, subhanallah, pentadbirannya subhanallah. Be a good Muslim. Semua dekat kiri kanan, be a good Muslim. Dia punya daripada youth, daripada remaja dia program, subhanallah. Mereka bagi jawatan untuk remaja. Nah, kau buat sendiri, buat program. Budak-budak dia semua bila mesyuarat ni, bila mesyuarat dengan ahli nak buat program, maka yang datang tu polis, yang datang tu PBT, pihak berkuasa tempatan, yang datang tu
Kita pun tengok bomba pun untuk keselamatan mendatang. Mai panggil meeting duduk sekali. Ada Sabtu Ahad, ada ceramah, kadang ceramah tentang agama, kadang-kadang ceramah panggil polis bagi ceramah. Macam mana nak jaga keselamatan rumah, cara nak ikat ni. Kepada panggil doktor pula, doktor mai ceramah tentang tuan-tuan biasalah kita orang masjid semua geng-geng darah atas berapa, bawah berapa. Doktor pula mai ceramah, subhanallah. Dia macam-macam penceramah yang datang. Ada yang ceramah doktor datang tentang sakit-sakit apa sesedak susu, budak-budak banyak kematian, dia pun cerita satu-satu. Psikologi, pakar psikologi main pula cerita macam mana nak bagi anak-anak ini tak pegang handphone. Subhanallah, ustaz cerita merapu tuan-tuan kalau bab tu. Boleh dekat orang psikologi dia cerita, kita tengok, wow, saya pun seronok. Dia punya pendekatan tu sangat-sangat mendahului apa yang kita fikirkan. Itulah orang-orang yang pagi, petang, siang, malam mereka ada tempat masjid-masjid nama Darul Quran, Darul Hadis. Masjid tu fokal untuk hadis, masjid ni fokal untuk apa? Subhanallah. Dia ada pentadbir-pentadbir, budak muda semua jadi imam-imam yang hebat-hebat, semua bacaan Quran yang subhanallah, sedap-sedap belaka. Walaupun mereka minoriti, tapi yang duduk dalam masjid itu orang-orang yang jiwanya majoriti. Kita tak cerita bab wakaf lagi, mereka semua kena potong gaji. Paling dari kurang 3 hingga 11 sen dolar sebulan, kena potong 3 hingga 11 sen dolar. Mereka potong untuk wakaf, untuk pembangunan Islam. Setahun baru dapat dekat 6-7 juta sen dolar. Mereka bangunkan, tak guna duit lain, guna duit sendiri daripada poket mereka sendiri. Semua sistem wakaf diperkenalkan. Mereka tak tanya duit zakat, mereka tanya duit wakaf. Sebab zakat sebenarnya kecil. Kita, negara kita ada lembaga zakat. Sebab kita ada zakat dekat Majlis Agama Islam. Zakat ni limited. Gaji kita ambil 1/40 ya. Tuan-tuan ada kek, potong 40. Pernah potong kek 40 bahagian? Kek 1/40 saja bagi. Satu tu je bagi. Limited duit zakat. Sebab itulah sebahagian negara ada Kementerian Wakaf. Wakaf dia, sebab duit wakaf unlimited. Mereka hidupkan, subhanallah. Saya rasa sampai bila pun tak habis saya ceramah ni, nampak gaya. Jadi insya-Allah tuan-tuan lah, cukuplah setakat ni. Saya pun nak balik jauh, tuan-tuan duduk kat sini tak apalah, saya nak balik jauh. Semoga Allah merahmati masjid kita, insya-Allah. Allah bagi kebaikan, Allah bagi kebaikan untuk masjid kita. Selain daripada infrastruktur, Allah jadikan jiwa-jiwa dalam masjid ini jiwa-jiwa yang berkorban, jiwa-jiwa yang hebat-hebat, dan masjid ini masuk dalam hati kita. Dan yang paling penting, roh bagi masjid ialah salat berjemaah, ya, datanglah berjemaah. Kalau kita imarah saja, kita daripada orang luar tapi kita tak duduk dalam satu saf, roh itu tidak ada. Kita nak ada roh. Salat jemaah kita biar nampak ramai, nampak jiwa-jiwa yang baik-baik, insya-Allah. Yang baik datang daripada Allah, yang lemahnya datang daripada diri saya sendiri. Hakikatnya dua-dua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Terguris hati mana-mana pihak, saya minta ampun, minta maaf. Kalau ada salah dan silap, kita harap-harap tuan-tuan dan saya sama-sama mengampunkan dosa sesama kita. Ada rezeki ada rezeki kita jumpa lagi. Boleh ke? Tuan-tuan nak jumpa lagi ke saya? Macam tak mau jumpa dah, tak apalah. Saya pun bawalah jiwa yang luka lara ini balik ke rumah saya, insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.